Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you YouTube, thank you subscribers, viewers and supporters of channel Pakcik ini. Before we go on, if any of us kan berada dalam masjid untuk khutbah Jumaat atau attend kuliah, tazkirah dan sebagainya, please switch off this video. Patuh yang itu, dengar yang itu. Saya doakan everybody, especially Muslim brothers and sisters, Jannatul Naim. Baik, in this video kita bahasa Melayu, dalam video ini kita akan melihat beberapa parameter alam sekitar yang penting untuk kualiti air, yang penting, yang biasa diukur, yang menjadi barometer untuk ataupun yang menjadi sukatan untuk menentukan tahap pencemaran air. Okey, baik, parameter yang kita akan lihat adalah kekeruhan ataupun turbidity. Kita akan lihat warna satu isu besar. Kita akan lihat parameter pH. Bagaimana pH itu penting dalam air, especially rawatan, dan juga kita akan melihat hardness. Ada hubung kait dengan pipe tersumbat atau pipe saluran pipe mengecil dan sebagainya. Baik, ini kita akan lihat. Ini merupakan parameter yang kita akan lihat pada video ini. Baik, kita lihat dahulu parameter turbidity ataupun kekeruhan. Air yang bersih ianya jernih, kita semua tahu. Apabila dimasuki satu jisim, mungkin tidak dapat dilihat oleh mata kasar, namun air itu dengan keadaan jisimnya yang kecil sudah pun melakukan hadangan kepada laluan cahaya, dan ini adalah punca kekeruhan satu jisim saja. Mungkin not seen dengan naked eye, tetapi dia tidak boleh membohongi alat-alat seperti spektrofotometer ataupun atomic absorption photometer. Mereka boleh detect presence of jisim. Dan kekeruhan ini apabila secara up kita melihat air yang keruh. Air keruh, bukan air keruh di Melaka. Saya tak pasti air di Melaka itu keruh atau tidak, tapi bukan nama tempat. Air yang keruh adalah apabila air itu telah dimasuki oleh jirim-jirim yang cukup banyak sehingga keadaan fizikalnya telah berubah daripada air yang jernih kepada air yang keruh. Kita boleh lihat mungkin suspended solids, mungkin juga organic compound yang ada dalam itu, mungkin juga inorganic compound, mungkin dalam bentuk metal salts, mungkin dalam bentuk manganese sulfate, ya, inorganic, mungkin dalam bentuk protein polypeptides, mungkin dalam bentuk starch. Semua ni visible, semua ni boleh dilihat. Saya bagi contoh, kita mengambil air yang jernih, kemudian kita letakkan uncang teh, menjadi dah dia TO. Di situ kita telah nampak satu jenis kekeruhan yang nampak jernih tetapi sebenarnya ia keruh kerana light ataupun cahaya telah pun dihadang oleh jirim-jirim TO yang larut di dalam air. Yang bahaya untuk kita adalah terutama sekali dalam air limbangan sungai yang mana ada pepejal terampai. Pepejal terampai ini mungkin bahan organik. Sekiranya air sungai itu melalui kawasan-kawasan agriculture, terdapat kerja-kerja pembajaan yang berlebihan, atau terdapat kerja-kerja pesticides atau herbicides atau fungicides atau racun-racun makhluk perosak. Apabila hari hujan, bahan-bahan ini berserta dengan bahan-bahan organan yang berada di seluruh ladang itu akan memasuki sungai. Maka berlakulah pencemaran bahan-bahan toksik yang berasal daripada ladang-ladang, tak kira ladang apa,
masuk ke dalam sungai dengan jisim-jisim atau jirim-jirim organik menjadikan air sungai itu keruh. Di antaranya yang paling hebat mengeruhkan air sungai adalah air larian tanah itu sendiri, sebab adanya projek-projek tertentu yang menyebabkan tanah itu telah dibersihkan hingga botak, maka air hujan akan membawa tanah-tanah yang merupakan bahan keruh yang utama dalam sungai. Baik, itu contoh ya, adanya suspended solids. Maka perkara-perkara ini, bahan-bahan ini, elemen-elemen ini, jisim-jisim ini membentuk compound-compound, dan compound ini apabila kita analisa, kita akan dapat data suspended solids. Maka di sini ianya merangkumi suspended matters. Matters apa? Mungkin organik bercampur dengan inorganik. Mungkin tanah telah ada partikel tanah itu, apa dia? Partikel-partikel seperti serpihan-serpihan racun-racun makhluk perosak, baja dan sebagainya. Ini menyebabkan air itu keruh. Maka air yang keruh secara psikologinya menyebabkan kita berfikir, oh, air itu keruh, maka berjaga-jaga kerana ada risiko. Kenapa kita sebut risiko? Sebab kita tidak tahu lagi apakah kandungan kekeruhan itu. Sebab itu kena buat analisa. Kita hantar ke lab, ambil sampel, dan mereka akan buat analisa seterusnya berhubung dengan logam berat, COD, DOD dan sebagainya. Okey, dan turbidity juga ada unit ya, naphthalene turbidity unit, ini dia. Dan nampak potential pollutants, bahan pencemar yang mungkin juga membawa masalah kepada kesihatan aquatic life terutama sekali, dan penghujungnya sekiranya manusia meminum air dari sungai yang keruh dan makan ikan-ikan atau aquatic life yang diambil daripada air keruh, berpotensi ia menjadi risiko kepada kesihatan manusia. Alright, simple. I try to keep it simple sebab kekeruhan ni mudah. Dan ada satu lagi parameter yang menarik perhatian pakcik. Sebabnya pada ketika itu isu ni color. Ketika itu pakcik merasakan satu kekangan besar berhubung dengan warna. Di mana tempat pakcik cerita ni? Pakcik refer kepada satu daerah di Malaysia ini, di Johor ini, iaitu Batu Pahat. Pada tahun 80-an, 90-an, daerah Batu Pahat merupakan salah sebuah daerah yang menjana ekspor negara yang paling tinggi, iaitu dalam pengeksportan bahan-bahan tekstil, sama ada yarn ataupun kain-kain yang telah siap, yang telah diwarnai, sehinggalah menjadi pakaian yang siap seperti t-shirt yang semuanya dijual di luar negara. Pakcik ingat masa tu beli t-shirt dekat Canada tu, made in Malaysia katanya. Okay, now Batu Pahat, once upon a time sebuah bandar pekan yang pertumbuhan ekonomi dia sangat besar, hasil daripada infrastruktur perindustrian, khususnya yang majoriti di situ selain daripada elektronik, selain daripada investment luar negara, especially Japanese, di situ terdapat pertumbuhan industri tekstil. Jadi apabila ada textile industry, dia punya supply chain tu semua ada sana, daripada membuat yarn, knitting, sehinggalah mewarnakan kain, sehinggalah menjahit untuk menjadi pakaian dan sebagainya. Attention kita dalam video ini adalah berhubung dengan warna, di mana effluent daripada kilang tekstil, di mana kilang tekstil menggunakan bahan-bahan kimia, di antaranya bahan pewarna ataupun disebut sebagai colorant, bahan pewarna, tetapi mereka telah pun memasang loji-loji pengolahan effluent, dan cabaran kita adalah mereka tidak dapat comply COD. Even mereka telah invest berjutaan ringgit untuk membina wastewater treatment plant, ataupun pada ketika sekarang ni disebut IETS, Industrial Effluent Treatment System,
Tetapi walaupun selepas rawatan air itu jernih, namun COD masih lagi tidak menentu, iaitu di antara 170 sehinggalah 250 mg per liter. Dia yoyo. Dan yang paling ketara sekali, walaupun ada kalanya COD boleh diturunkan di bawah paras 150, kerana masa tu standard 100, sekarang ni standard 200. Dulu 100 saja miligram per liter standard B. Walaupun COD boleh turun sehingga 120, 150, tetapi warna masih lagi conspicuous. Warna masih lagi jelas. Sehingga ada orang kata sungai-sungai di Batu Pahat itu sungai-sungai keramat. Ada joke dia, Pak Haji ni pergi surau sebelah pagi, tengok air gelap tak nampak, balik sembahyang subuh tengok air warna macam teh tarik, normal lah. Zohor nak pergi surau, tengok air dah tukar warna merah, nak balik asar pula air dah tukar warna biru. Itu dia kata air sungai, air keramat sungai Batu Pahat ni. Those days, itu joke ya, but that joke is based on reality. Sungai-sungai di situ memang berubah warna. Apa puncanya you punya effluent itu susah untuk dirawat warnanya tidak hilang. Mereka terpaksa guna expensive filtration method. Ada yang menggunakan activated carbon, tetapi activated carbon masa tu sukses dia hanya lebih kurang 80% sukses. Masih ada warna yang boleh dilihat dengan mata. Bermakna walaupun warna itu kurang, tapi masih boleh dilihat bahawa masih ada warna. Warna itu masih lagi detectable by human eyes. Apabila dibuat analisis, Pak Cik minta MSDS, masa tu belum ada SDS, masa tu MSDS, beberapa bahan dye stuff daripada SDS tu. Pak Cik minta chemist dia dan juga lab luar, 2 lab luar untuk analyse. Dan apabila dianalise, dilihat chemist itu mengemukakan laporan bahawa kilang-kilang tekstil ini menggunakan a very good kind of dye stuff, pewarna yang kualiti tinggi. Dan saintis, chemist menggelarkan mereka ini reactive dye stuffs. Ini punca masalahnya. Reactive dye stuff ini, dia tidak macam dye stuff daripada tumbuhan asli, yang mana ia boleh faded dengan air, dia boleh dicuci dan dihilangkan. So, satu contoh dye stuff, naturally occurring dye stuff ataupun pewarna semula jadi adalah kunyit. Ini struktur dia, ianya organik, senang di biodegrade. Reactive dye stuff ini, dia reaktif, maksudnya ada redox potential. Dia boleh oxidatif, dia boleh reduktif. Dia ada chemical activity. Macam tu, dia aktif. Dia bahan reaktif ini, reactive dye stuff ini, dia boleh melekat pada fiber, pada berbenang kain yang halus itu, microscopic level ya. Dan adhesion dia, lekapan itu bukan lekapan sementara. Kalau lekapan sementara, kita boleh buang dengan mencuci, atau over time dia boleh eroded. Ini adalah lekapan covalent bond. Ini adalah contoh reactive dye stuff yang sangat larut dalam air, dan apabila dalam air sangat sukar untuk dipisahkan daripada sistem air itu. Ini challenge dia. Ini yang menjadi masalah apabila dia melekat pada kain, ia melekat, good for the industry, tetapi apabila dia buang ke dalam effluent sebagai effluent industrial, dia tidak boleh kita coagulate. Tidak dapat kita guna adsorption method untuk merangkap warna-warna dye stuff yang reaktif ini. Coagulation menggunakan ferric chloride fail, yang menggunakan aluminium sulfate fail, aluminium sulfate ya, yang menggunakan beberapa jenis coagulant fail. Hanya apabila kita menggunakan beberapa jenis
organic polymer, apa nama tu, polyamine, tak silap pakcik. Nanti you check, nanti kalau pakcik check kan, pakcik masukkan dalam video ni kalau jumpa. So rata-rata jurnal pakcik baca mengatakan polydiallyl dimethyl ammonium chloride ni boleh melakukannya. Dia ni boleh absorb dye stuff warna-warna ini dengan menggunakan valency dia sendiri. Sebab dia properties trivalent, dia lebih kuat untuk absorb dye stuff. Itulah masalah dia dengan reactive dye stuff. Kita akan lihat negara-negara maju di mana mereka boleh detect 100 hingga 500 kandungan warna dalam air dan telah diserapkan sebagai American Public Health Association Method of Analysis. Dan ini yang terkini pakcik semak, AFA Method 2120E dan F. Bezanya F ini dia lebih kuantitatif berbanding dengan E. E lebih banyak menggunakan reference solution standards. Please check with the chemist, pakcik bukan chemist. Polydecmac, sejenis polymer yang boleh absorb warna. Ianya sejenis coagulant ya. Dan saya sangat-sangat berharap sekarang ni apabila Malaysia standard meletakkan 100 untuk standard A, standard B 200 ADMI, hopefully yang ini dah boleh handle. That is about color. Okay, we are going to look at another parameter, iaitu kita akan lihat parameter pH. Now pH ni saya yakin chemist is the best person nak cerita pH, berhubung dengan hydrogen ion concentration and how it's detected refractionation factor for pH probe. Yang pakcik nak sebut, yang wajib untuk pakcik sebut ni adalah pH is very important dalam wastewater treatment plant. Kenapa? Sebab terdapat beberapa unit processes dalam sistem pengolahan effluent atau industrial effluent treatment system ataupun sewage treatment system yang dipengaruhi oleh pH. Contohnya kita ambil organic treatment lah. Organic treatment mungkin kita nak menternak microbes di dalam equalization tank. Biasa kita akan set the pH to in between 6.5 to about 7.5, neutral lah. Tetapi kalau air yang masuk dalam tu mungkin disebabkan contoh daripada air pembuatan minuman cordial, mungkin ada a little bit acidic, mungkin air dia mungkin berada pada paras 5 atau 5.5, maka di dalam equalization tank itu kita perlu ada satu pH sensor dan pH meter. Mungkin pH meter itu di control room lah. Apa kita buat? Kita dah tahu pH yang diperlukan dalam equalization tank to about 7. Air yang masuk is 5.5. Therefore, we've got to dose in bahan untuk membawa pH dalam equalization tank itu dari 5.5 sehingga ke 7 supaya pembiakan microbes tu atau kehidupan microbes tu lebih sempurna. Itu penting pH dalam biological system. Apatah lagi kalau kita cerita aeration, di mana dalam aeration pH is very important, dan dalam proses aeration kita juga ada proses nitrification, di mana kita convert ammonium kepada nitrites dan nitrates. Itu perlukan pH tertentu. Kalau pH itu tidak berada di julat yang betul, microbes akan mati. Begitu juga proses denitrification. Kita perlu pastikan heterotrophs yang ada dalam aerobic tank ataupun you mungkin ada denitrifying chamber atau berada dalam clarifier berada pada pH yang betul dan pada dissolved oxygen yang kurang untuk membolehkan proses denitrification. Begitu juga kalau kita tengok itu biological. Kalau kita lihat chemical treatment, kita perlu faham solubility curve untuk beberapa metal yang berbeza, kerana heavy metal ini kita flock dia sewaktu dia paling tidak soluble. Sebab itu, kalau you competent person atau berada di wastewater treatment plant, perlu ada solubility curve untuk semua heavy metal yang you rawat di sana supaya you boleh tahu
heavy metal yang berada dalam you punya rawatan, dalam treatment plant you tu boleh di flop pada pH berapa. So di situ pH memainkan peranan, kerana heavy metal ini kebanyakannya daripada lead sampailah zinc, tin, copper dan sebagainya, mereka kurang larut pada pH tertentu. So kita kena adjust. Not only the pH is correct, but we got to use the proper and appropriate ataupun coagulant, flocculant yang sesuai untuk logam berkenaan. Sebab itu penting juga kita tahu beberapa jenis coagulant julat pH di mana ia boleh function. Ada setengah coagulant ia boleh bekerja pada pH yang luas. Ada pula lain-lain flocculant tu perlukan pH tertentu untuk berfungsi. Sebab itu pH sensor dalam effluent treatment memainkan peranan besar. Kita perlu make sure kita cuci pH probe sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Kalau ikut latihan saya sama ada di Denmark ataupun di Germany, mereka mencuci ada bergantung pada concentration BOD, COD, sehingga 4 kali sehari, dan kalibrasi every day so that they don't make mistakes. So kita fikirkanlah. So selebih tu the chemistry of it, please refer to your chemist. Okay, yang electrode ni sangat penting. That is why pH adalah salah satu parameter penting di dalam merawat effluent industrium dan juga apabila dilepaskan ke dalam parit atau sungai, kerana kita perlu maintain pH yang sama dengan limbangan sungai yang akan menerima effluent daripada loji pengolahan effluent kita. Dan satu lagi perkara yang penting adalah merupakan hardness. Now, hardness ini lebih kepada mineral, kalsium, contoh manganese. Apabila berada dalam air, dia senang untuk membentuk satu lapisan yang kita selalu gelarkan scaling, menyebabkan pipe mengecil seperti tersumbat. Contoh saya beli dulu, saya pernah audit kilang, beberapa kilang seperti ini di mana mereka menggunakan groundwater untuk boiler mereka punya water jacket, ya, untuk menyejukkan boiler. Disebabkan mereka nak mengurangkan kos, mereka menyedut air daripada perigi. Mereka gali air bawah tanah, menjadikan perigi sebagai punca air untuk proses-proses penyejukan boiler dan juga punca air untuk beberapa proses mereka. So, selepas mereka dapat air daripada bawah tanah itu, mereka menggunakan rawatan seolah-olah soften air bawah tanah itu supaya dapat ditapis keluar bahan-bahan mineral seperti kalsium, manganese, magnesium dan sebagainya, kerana untuk mengelakkan pipe-pipe yang membawa air itu ke proses-proses mereka tidak berlaku scaling. Sebab itu dirawat air ini, dan ada yang saya sebut sini juga ferrous termasuk strontium, ini semua juga menyebabkan pipe-pipe itu seolah-olah berkarat. Kalau ferrous iron ini memang nampak karat, terutama sekali kalau rumah-rumah lama kita ni menggunakan galvanized iron. Kita buka pipe galvanized iron itu, nampak dalam pipe itu warna merah karat, dan kita mula menyangka selama ni kita minum air karat ke. Inilah dia scaling disebabkan iron, ya. Ini berpunca daripada air bawah tanah itu datang daripada geological structure yang mempunyai ciri-ciri minerals yang agak berbeza. So hardness juga merupakan salah satu parameter yang diukur bukan untuk environmental compliance, undang-undang EQA, tetapi ini diukur untuk pihak kilang sendiri atau pengguna sendiri memahami air yang diambil sebelum digunakan untuk proses, supaya proses mereka tidak terganggu dengan terjadinya pembentukan scaling seperti ini.
Okey, ini di antara parameter yang boleh pakcik bincangkan seberingkas video ini. What are we going to look at? Untuk next video ni, kita akan lihat beberapa parameter penting juga seperti dissolved oxygen. Misalnya kita akan bincangkan sedikit perkara ini, apa pengaruh dia kepada BOD dan COD. InsyaAllah panjang umur saya, kita akan berjumpa the next video. Saya sudahi dengan mendoakan semua sihat, selamat, sejahtera, Jannatul Naim kepada kaum-kaum muslim kita. Dan until we meet in the next video, I wish everybody Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.